Tetapi bila mana orang yang paling jauh sekali, adakah dia melihat pencerahan yang dapat? Mungkin sama-sama, mungkin nampak, ataupun mungkin tidak nampak. Begitulah perumpamaan di padang mahsyar. Ketika itu dihimpunkan berbilion-bilion makhluk di sana. Adakah kita terpilih oleh Allah untuk duduk dekat dengan Nabi, dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun tempat duduk kita ni paling jauh sekali? Paling jauh sekali. Kalau mungkin dalam kuliah orang panjang tu mungkin tahu orang yang di depan ni ada seorang penceramah, dia duduk atas meja, ada kerusi, dia tahu benda tu, tapi dia tak nampak batang tubuh. Begitulah perumpamaan kita di padang mahsyar kelak tuan. Jadi kalau kita nak jadi orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tidak bukan mestilah orang yang cinta pada Nabi, kasih pada Nabi, sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga orang yang lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak selawat pada Nabi, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai saat ini tuan-tuan, bagi sesiapa yang tidak ada tasbih, beri tasbih tuan-tuan. Tasbih banyak jenis sekarang ni. Ada yang jenis panjang macam ni, ada yang jenis tekan-tekan di kita tuan-tuan. Beri tasbih. Mudah-mudahan yang ada yang tasbih membuatkan kita ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita bangun tuan-tuan, sampailah sebelum kita tidur, kita pergi mana-mana tuan-tuan, pergi pejabat ke, pergi sekolah, hantar anak ke, pergi kerja ke, pergi bangkit kedai macam-macam mall ke apa tuan-tuan, pastikan di dalam poket ada tasbih. Mudah-mudahan bila mana kita nak ambil kunci motor ke, kunci kereta tersentuh dengan tasbih, kita boleh selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di akhirat sana tuan-tuan, di padang mahsyar, bila mana kita minta pada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah syafaat kepada aku ya Rasulullah, mudah-mudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal suara kita. Nabi macam pernah dengar suara kita, pernah selawat dekat dia waktu di akhir dunia. Mudah-mudahan yang kita takut, yang kita tak mahu tuan-tuan, bila kita minta ya Rasulullah, berilah syafaat kepada aku ya Rasulullah, yang kita takut tuan-tuan, Rasulullah kata apa? Aku tak pernah dengar suara selawat kepada aku di atas dunia. Alhamdulillah tuan-tuan. Perbanyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang munafik dia tidak akan dapat tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan orang kafir, dia tidak dapat nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun. Walaupun begitu lama 13 tahun, tetapi tidak ramai yang ikut ataupun terima Islam ketika itu. Sehingga tidak mencapai 300 orang pun yang belum Islam waktu. Kemudian bila mana penduduk Mekah ketika itu tidak boleh menerima kehadiran Islam, kedatangan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah, ke Madinah Al-Munawwarah, satu tempat yang mana tanahnya penuh dengan kesuburan Madinah. Dan ketika itu tuan-tuan, masyarakat Mekah ni dia agak kasar sikit, agak keras sikit berbanding dengan penduduk di Madinah. Kalau tuan-tuan biasa pergi umrah waktu tahun 2001 ke 2003 lebih kurang itu, tuan-tuan masih lagi boleh melihat perbezaan penduduk Mekah dan juga perbezaan penduduk Madinah ketika itu. Mereka nak agak kasar sikit Mekah berbanding Madinah. Tapi kalau tuan saya pergi awal tahun itu, lebih kurang sama dah perangai mereka. Dekat Mekah pun kadang-kadang kita kena tipu, kat Madinah pun sama tuan. Ini panggil Arab kadang-kadang ada suka ketuk sikit harta kalau kita pergi. Kita minta harta tawanan Allah, ada pandai. Kalau macam saya pergi tuan-tuan, isteri saya ni bikin sikit dengan Mesir, dengan Mesir, dengan penduduk di Mekah Arab lah. Speaking, kata nak beli jubah dan sebagainya. Bila speaking lagi mahal harga tuan-tuan. Jadi saya pesan dekat isteri saya, kalau nak pergi bagi tahu saya, bolehlah cakap Arab sikit, Arab Mesir, Arab Mesir. Jadi bila kita cakap Arab, dia terkejut. Terkejut baru tahu yang kita tahu yang dia begitu harga. Kita minta dekat dia harga sekian.
Kemudian dia pergi jumpa bos dia, kata sekian-sekian. Jadi kita dengar, kita faham. Bila kita sebut kan, apa ada begitu, dapatlah harta pada Allah. Alhamdulillah. Itu antara kelebihan. Kalau tuan-tuan pada cakap Arab, cakap negeri ni kemas tuan, tapi tengok tempat juga. Takut-takut. Kadang-kadang kita rasa kita hebat, rasa kita betul tuan-tuan. Peringatan untuk saya betul-tuan. Baik. Kemudian tuan-tuan, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sudah ada ratusan orang yang telah masuk Islam di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW dia nak meneruskan perjalanan hijrah. Rasulullah pilih sahabat baik, teman rapat tu, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar menjadi teman rapat, sahabat dunia akhirat kepada Rasulullah SAW. Bila mana Rasulullah beritahu dekat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, aku pilih engkau untuk bersama-sama dengan aku untuk berhijrah ke Madinah. Lalu respon Sayyidina Abu Bakar ketika itu tuan-tuan, Abu Bakar menangis satu hari. Kerana Abu Bakar tahu yang pilih itu adalah Rasulullah, bukan siapa-siapa tuan, Rasulullah SAW. Pilih Abu Bakar untuk bersama-sama hijrah dengan Rasulullah SAW. Macam kita tuan-tuan, macam kita lah, kalau contoh ada orang kena mahal datang, tiba-tiba dia ajak kita main duduk meja satu makan dengan dia. Dah setahun dah tuan-tuan, kita ni bukan siapa-siapa, tapi dia panggil kita duduk sebelah makan. Dah setahun tu rasa dihargai. Subhanallah, begitulah perumpamaan Sayyidina Abu Bakar ketika itu. Inilah contoh sahabat ataupun teman rapat yang mengingat kita kepada hari akhirat. Kita telah cari kawan baik, kawan rapat, kawan kena cari contoh macam Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah, bersama-sama dengan Rasulullah dalam perjuangan Islam. Tidak pernah tinggal Rasulullah. Subhanallah, begitu hebat hubungan persahabatan di antara Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW. Rasulullah ni kawan dalam perjuangan Rasulullah. Abu Bakar ni kawan perjuangan dalam Rasulullah. Kawan akhirat Rasulullah SAW. Kita nak cari kawan tuan-tuan, cari kawan yang mana bila jumpa kita, dia ingat kita tentang nak solat dulu, ataupun dia ajak kita jom kita solat, kita puasa sunat isteri kami. Ini kawan yang baik. Bukan kawan sama-sama main game. Bukan tak boleh, kita boleh. Tapi kalau ada kawan yang ingat kita tentang akhirat, lebih baik. Kerana apa? Di akhirat tuan-tuan, di akhirat sahabat soleh ni dia boleh menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka. Sahabat soleh.